الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى توان guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 21 pada baris yang keempat daripada bawah masuk pada bahasa yang baru iaitu qudrah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ketujuh, seperti mana biasalah, huraian sifat yang ketujuh yakni tertib zikir, tertib sebut pada nak bila saja. Adapun pada waqi', pada di perkara sifat Allah Ta'ala tu tidak ada mari dulu dan kemudian. Semua sifat Allah Ta'ala tu qadim. Apa qadim? Ma la awwala lahu. Ni sifat salbiyah ke, ma la awwala lahu. Semua sifat Allah Ta'ala tu ialah sifat yang sedia, sifat ma la awwala lahu. Huraian sifat yang ketujuh qudrah, artinya berkuasa. Ni katanya ulama ni. Jadi ulama ni awak mari sifat salbiyah dulu, baru awak mari sifat ma'ani. Tujuannya apa? Sifat salbiyah kita caralah. Dulu siapa kau patut tak di tu? Kidam, baqaq, mukhalafah, qiyam bi nafsih, wahdaniyah. Ni ulama dia datang ke sifat salbiyah dahulu, baru sifat ma'ani. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensucikan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Kita lihat dah sifat salbiyah ni faham dengan cara ternafi. Bukan menafi, ternafi. Menafi ni tak masuk katanya benda tu mungkin ada di Allah, kita menafikan. Ternafi ni maksud kata tidak ada awal, tidak awal-awal lagi dak. Ni ternafi ke benda tu pada Allah Ta'ala. Ulama mari terangkan salbiyah sebelum mari terangkan sifat ma'ani. Tujuannya orang panggil termasuk pada bab mimba bitahalli qabla mimba bitakhalli qabla tahalli. Ayat kaedah dia mimba bitakhalli qabla tahalli. Apa dia? Iaitu bab mensucikan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala daripada hak tidak layak. Awal bagi Allah, sekutu bagi Allah. Ni sebelum daripada tahalli, iaitu mensepakai ke Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ada mimba bitakhalli qabla tahalli. Ya supaya kita mengaji ilmu tasawuf begitu juga. Ilmu tasawuf kalau kita mengaji, ulama-ulama dia mendatangkan sifat-sifat mazmumah terlebih dahulu, supaya bagaimana cara kita dapat menegahkan diri kita daripada bersifat dengan sifat mazmumah. Jadi bila kita dah mengaji dah sifat-sifat mazmumah tu berapa, dah cara bagaimana untuk kita elokkan daripada sifat mazmumah, barulah ulama akan membahaskan dengan sifat-sifat mahmudah.
Dia panggil biar kita saat ni tu mandi sesar dah, bersabung dah, baru kita menghiaskan diri kita ni dengan pakaian-pakaian yang elok. Serupa jugalah dengan bekah ni. Kalau kita nak buah air sedap secara mana pun. Tapi kalau dalam bekah tu ada najis, tak ada orang nak minum. Jadi kita suci ke bekas daripada najis dahulu, barulah kita bubuh dengan air. Itu cara dia ulama buat mari ni. Kudrah artinya berkuasa. Jadi di sini pun kita faham dah. Jadi tu guru kita musannif ni dia guna seperti mana kaedah pada lah. Tak pada ulama-ulama hok mari semasa dia kemudian dengan pada ni, kebanyakan boleh kita kata ke semualah ni menggunakan kaedah hok didatangkan oleh tarik pada tu bakuruh ni. Pendek kata, kalau kita menafi ke kaedah hok pada wak mari, enggak seolah-olah kita menafi habis hok mari, masa dia ada sepah dekat habis kena tolak habis. Jadi orang panggil jadi bodoh habis hok lain ni. Tak cara saat ni tu. Cara Syekh Qadir Mandili ko Wazi ko ulama hok mari ke dia tu, boleh kata itulah ke. Sebab itulah hok sebelum pada tu ni Syekh Ahmad ko Syekh Daud ko, dia mau tanggung kata guano, tanggung kata cara terjemah itu atas dasar nak tasamuh, nak mudah ya, nak bermudah-mudah pada menterjemah saja. Ni adapun kalau nak menterjemah dengan kaedahnya dengan menghalusi, jadi nak kena kecek gitu. Nak kena kecek kudrat tu dengan maksud kata berkuasa, tak kena dengan kuasa. Bapa kalau kata terjemah apa nama ni dengan kuasa tu, dia tak jadi kena pada sifat lah, jadi ta'alluq pula. Ni beza orang panggil terjemah dengan berkuasa itu dapat beza dengan ta'alluq. Ni Allah Ta'ala kuasa dengan sifat berkuasa. Disebabkan Tuhan tu ada sifat berkuasa, maka Tuhan tu berkuasa. Gitu. Kalau kita ni ada ring, boleh akak tangan kita, sebab di kita ni ada sifat pering. Tak ada lah ni, ada sifat ring di kita saat ni tu. Maka kita pun ring nak akak. Orang panggil tubuh badan kita ring, tu bahasa kita lah. Mampu nak mengakak saat ni. Jadi ni lah hak berlaku khilafnya dengan Mu'tazilah. Apa khilaf pada Mu'tazilah? Mu'tazilah dia nafikan sifat. Ni dia nafikan sifat, tapi dalam masa sama dia meletakkan Tuhan tu berkuasa. Jadi hak berkuasa tu kita dengan Mu'tazilah tak khilaf. Hak kita khilaf dengan dia apa? Berkuasa tu ada ke tak di Tuhan? Mu'tazilah kata tak ada. Kalau ada berlaku ta'addudil qudama. Kalau ada berlaku ta'addud pada sifat. Sedangkan ni hak qading tu so, sedangkan sifat Tuhan tu so. Tu hak kita teri dah dulu wahdaniyah tu. Jadi hak ni hak duduk balah dengan Mu'tazilahnya. Jadi bila kita kata Tuhan tu bersifat berkuasa, kena ke sifat dah lah. Kalau kita kata berkuasa, hak tu kena ada samarah dia, kehasilan. Kehasilan daripada ada sifat berkuasa, maka Tuhan berkuasa pada apa? Pada setiap perkara ke? Pada benda yang harus. Takluk kuasa ni pada benda yang harus, bukan pada setiap perkara. Takluk ilmu dan takluk kalam baru pada setiap perkara. Baik, artinya berkuasa wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama kita lah pula. Atas menekan ayat dah tadi, menekan atas tiap-tiap mukallaf. Tak ada orang yang terkecuali ni. Boleh tak saya mengaji, tak saya faham hebat ni kena gila dulu. Ada menggila, gila tak apa, tak payah ngaji. Pergi makan, pergi minum, ikutlah, tak payah ngaji, tak apa. Sebab tu ni kita kata apa, orang wajib tutup aurat ni siapa dia? Mukallaf. Jadi kalau dia tidak mukallaf wajib dah tutup aurat? Tak wajib.
Sebab itulah kita kena bersangka baik. Bagus tasawuf tinggi kata. Bersangka baik orang-orang yang buka kain tudung, tak pakai kain tudung tu kita kena sangka baik, kata dia bukan buat maksiat, tapi kita sangka baik dia ni gila. Sangka baik tu mungkin dia ni gila, jadi bila gila tak wajib tutup. Tak wajib tutup tudung. Tak wajib tutup orang free hair, tak ada masalah. Bapa you pun free hair, dosa tu. Sangka baik dia gila kali weh. Gitu deh. Hop dosa kita tengok dia, muka kita tak gila. Tak. Kalau kita gila juga, boleh tengok main lagi. Muka sama-sama gila boleh pergi. Sekarang baik nah. Baik. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia dah? Mukallaf? Takrif dia? Man kullifa bi hukmi syar'i, mereka yang ditaklifkan. Sebab tu daripada taklif tu dia jadi mukallaf. Ya panggil isi apa? Isma dia ni. Orang hak ditaklifkan tu. Wajib tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku serta mengetahui itu benda berlainan. Lepas tu kata dalam hati menunjuk kata zahir itu tidak memberi makna pada hak hati. Ni maksud kata tak lazim. Bila zahir mengaku, hak hati mengaku tak lazim. Kalau lazim tak ada munafik. Ni cuma ia panggil nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukum ke seseorang dengan zahir dia. Bila dia kata Tuhan berkuasa, bila dia mengaku tertekek Allah Ta'ala, dia tu Islam lah. Zahirnya gitu, batin dia lagu mana? Serah ke Tuhan. Kita sendiri tak tahu lagu mana, nak sibuk orang bapanya. Serta mengaku dalam hatinya. Sebab tu Nabi SAW tegah nak bunuh orang munafik ni. Tegah. Nak bila turun ayat khah lah kepada Abdullah bin Ubay. Anak ini tak nak bunuh ke? Nabi SAW kata jangan. Adapun pada kedua bapa, maka kamu kena berbuat baik, birrul walidain. Tengok Islam pelik kata. Akan wajib apa? Wajib mengetahui serta mengaku apa? Akan tentu sungguh, ya jadi maf'ul ni. Tentu sungguh ada di Tuhan sifat berkuasa. Berkuasa ini sifat berkuasa lah. Tidak lemah sekali-kali. Tidak lemah dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Inilah istihalatul mustahilnya. Lemah tu mustahil. Istihalah ni maksudnya katanya menafikan hak mustahil di Allah Ta'ala. Tidak lemah. Sebab tu ni, kalau dalam kitab dia kata 50 aqaidil iman, 50 pegangan agama. Mana yang buat kira? 20 wajib di Tuhan, 20 mustahil sahadu. 4 wajib Nabi, 4 mustahil sahadu. 50 aqaid. Baik, sekarang ni 20 hak wajib, 20 mustahil. Lagu mana nak capur 20 hak wajib mustahil? Contoh kita kata, hak wajib gapo? Ada Allah. Hak mustahil gapo? Tak ada Tuhan. Mana boleh hitung ada ke tak ada? Kuasa Tuhan dengan lemah Tuhan. Boleh hitung? Tak boleh hitung. Lepas tu dok kira 20 wajib, 20 mustahil. Hak dok kira mustahil tu bukan mustahil. Sebab mustahil tak nak kira. Nak pergi guna dengan mustahil. Jadi hak kita pegangnya ialah istihalatul mustahil. Apa dah istihalah mustahil ni? Kurang. Tak apalah, kau nak apalah insya-Allah. Jadi hak kita duk bahas, hak kita duk kata wajib pergi mustahil tu bukan diri lemah tu. Tapi hak kita pergi apa? Istihalatul mustahil kau tidak lemah tu lah. Kata tu berkuasa tu tak lemah lah. Apa yang hidayah tak lemah pula. Dia mau tanya, dia mau tanya sedap lah, mengaji malah. Dia tanya semua. Mengaji bahas diri, nanya banyak bagus dah, nanya banyak pun. Jadi kalau dia tanya, dah kata dah Tuhan kuasa, apa nak hidup kecek lagi, tak lemah. Apa nak hidup pergi lagi istihalatul mustahilnya, pergi hak wajib sudah. Jadi jawab ulama, kerana fitnah dalam ilmu ni sangat besar. Apa fitnah dalam ilmu ni sangat besar? Iaitu salah pegang kupu dah. Boleh merosakkan bahagian akidah ni, bukan sekadar batas sah ibadat, boleh merosakkan batas sah pada akidah dah. Maka kerana itulah ulama dia ambil mengamati kepada bahasa ni.
Supaya orang tanya kita tak. Apa? Orang tanya, makan dah kau? Gitu tak? Makan dah. Nak misal ni. Tak. Makan dah. Tu. Gua nak misal kata. Kenyek semua tak lapar sikit rabuk kau. Gitulah. Contoh kita kata deh, nak witakik lagi. Padahal benda makan ni tak ada takik dah. Tapi orang panggil hidup bahas lagi benda tu. Ni lebih lagi lah. Ni super fekoh. Tak. Fekoh dah kita nak semaya, kita nak buat ke benda membatalkan semaya. Tak ada orang nak semaya, patut nak buat benda membatalkan semaya, tak ada orang nak buat. Tapi orang nak buat semaya gapo? Rukun dia, syarat dia. Syarat dalam rukun hak tu nak buat. Lepas tu apa guna ngaji benda membatalkan solat? Nak jagalah. Gitu bukan nak suruh buat. Wajib pada syarat kita pergi kata Tuhan tu bersifat dengan berkuasa, tidak lemah sekali-kali. Sekali-kali tu dia panggil taukid lah. Nak kuat lagi. Tu tengok tidak lemah pada sekali-kali awak mari lagi. Berjuruhnya nak berjuruh nak jaga remo lah, bukan nak jaga lain, nak jaga remo tu. Tu SOP sangat tu. Terima kasih nak jaga kita alhamdulillah. Apa? Firman Allah Ta'ala, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Al-Hajj ayat yang ke-6. Artinya dan bahawa sungguhnya Allah Ta'ala wa annahu wa anna ta'ala gitu tak? Wa annahu wa anna ta'ala lah. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tu mari takdir dah tu. Daripada Allah Ta'ala. Ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap suatu, qadirun, yang kuasa. Sudah gitu. Dia mau kata saat ni baru lah saat ni. Tuhan saat ni tu berkuasa pada tiap-tiap yang harus. Lepas tu ni Tuhan kata atas tiap-tiap satu Tuhan kuasa. Kalau bahas ni atas tiap-tiap suatu harus lah. Tak okey Tuhan atas tiap-tiap wajib Tuhan kuasa. Kuasa kok mana? Wajib ni tak ada pisah dah. Kuasa kok mana kok wajib? Wajib apa wajib? Wajib zat sifat Tuhan. Nak kena pisah wajib. Hak mustahil ke hak mustahil? Syarikul mari sekutu bagi Allah. Nak kena pisah. Kalau kita pisah hak mustahil, mustahil tidak apa? Bertukar hakikatnya jadi harus. Dah. Kalau Tuhan nak pisah sekutu bagi Allah Ta'ala tu benda mustahil. Boleh ke tak Tuhan awak sekutu bagi dia? La ilaha illallah. Benda tu mustahil. Apa kita hanya boleh ke tak? Nak tanya boleh ke tak? Kalau kita pisah bagi hak mustahil, mustahil tu akan berubah hakikatnya kepada jadi haru. Kalau Tuhan kita pisah benda wajib, boleh duk pisah benda wajib, maka bertukar hakikat benda wajib tu jadi haru. Sebab dia panggil boleh berubah. Bila kata boleh pisah, boleh berubah. Maka berubah wajib jadi harus, mustahil jadi harus. Fahuwa batilu. Dalam mata Sanusi ada. Ni orang ada baca banyak tempat kata. Jadi di sini tu Allah Ta'ala kata tiap-tiap suatu dia kehendak tu nak menolak ke adanya kata Allah Ta'ala tu kuasa di atas nak menghilangkan zat dia sendiri. Dia mau tanya, boleh ke Allah Ta'ala nak menghilangkan zat Allah? Kita kata takluk kudrat ni di atas benda harus. Patut ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in harus lah. Bukan kulli syai'in hak wajib, hak mustahil. Jadi kalau Tuhan hidup pisah benda diri dia saat ni, kalau tanya boleh ke Tuhan nak membinasakan diri dia, bila kiamat Tuhan binasakan diri juga. Kita tanya dulu, binasa diri Allah Ta'ala ni mustahil ke harus ke wajib? Mustahil. Maka di soalan awak ni tak kena dah. Gitu supaya iblis mari duk tanya. Iblis mari duk tanya Nabi Idris alaihissalam. Tak. Duk pisah jagung tu kan. Iblis mari tanya Nabi Idris alaihissalam ni,
Dia tanya, Idris, boleh ke tak Tuhan nak masuk bumi dalam lebih jagung? Hai, Nabi Idris tak kecek banyak tak? Nya cocok dalam butir mata Idris, nya cocok dalam butir mata iblis ni. Sebab apa? Sebab iblis bukan main nak ngaji. Orang main nak ngaji kita cocok gitu, dosa kita ustaz nak tanya, boleh ke tak Tuhan awak masuk bumi dalam dua telur ni? Bodoh ni. Pekong ke telur? Tak kena. Apa pekong telur? Soalan yang supong iblis tanya Nabi Idris. Iblis tu mari nak rasul akidah, bukan nak nanya hukum masalah tauhid ke apa. Jadi jawab kata boleh ke tak? Fa fihi tafsir. Ndak wi hak ni jaya-jaya. Tak. Fa fihi tafsir. Padanya ada huraya. Huraya gimana? Kalau tak berubah zat dunia tu dengan besar dia, dan lubang jarum tu tak berubah dengan zat dia hak kecil tu, maka benda tu mustahil. Tapi kalau tak gaib dengan tak berubah, maksud katanya kalau boleh kata nak kecil berubah, maka benda tu harus. Boleh saja Tuhan mengkecilkan bumi ataupun Tuhan membesarkan lubang jarum. Ni. Tu kena faham betul lah. Kalau dia bertanya, jadi soalan tu boleh ke tak Tuhan nak menjadikan sekutu bagi dia? Tengok dululah soalan tu. Tak. Soalan muqarrar ke tak? Kalau tak muqarrar tulis. Tak pensyarah salah tanya soalan ni. Soalan ni itu pensyarah kata laisa muqarrar, apa kita tanya? Tak apa. Pensyarah ke Makafri. Dan kudrah artinya perkuasa itu jadi hak supaya kita sanilah. Perkuasa tu ialah sifat ma'ani. Bila ada sifat perkuasa pada zat, maka zat itu kuasa. Lepas tu kuasa tu dia panggil apa saat ni kita kata samaratus sifah. Apa? Dengan dia lah kuasa mengada dan mentiada. Itulah dipanggil nama ke takluk. Samaratus sifah ni maksudnya buah kehasilan daripada ada di Tuhan tu berkuasa, maka Tuhan tu berkuasa. Ada di Tuhan tu berkehendak, maka Tuhan tu berkehendak. Jadi berkehendak, berkuasa, mendengar, melihat dia panggil samarah kehasilan. Daripada adanya sifat ma'ani tu pada Allah Ta'ala. Kalau tu kadang-kadang kalau Tok Raja Saleh ya tegas sikit bab ni. Dia kata kalau ngaji sifat Tuhan berkuasa tu, maksud katanya bukan ngaji sifat tu, dia ngaji samarah dia, bukan ngaji sifat. Wajib kenanya sifat Tuhan. Jadi tegas sikitlah bab cerita tu. Dan kudrat artinya perkuasa itu satu sifat. Jadi bila Tok Guru kata kita sekat baiklah. Ni kadang-kadang setengah kita syadik sangat. Kita pula syadik. Kita nak kata ke syadik. Apa ni? Benda ni syadik. Sampai ke tak boleh untuk kita nak terjemah ke kudrat tu pada berkuasa, mesti kena diterjemahkan pada perkuasa. Dan kalau mengaji Tuhan tu berkuasa, tak mengaji pada sifat, ini syadik semua ni. Kita pula duk kata syadik tu, kita sendiri dah syadik sebenarnya. Apa? Kita tak suka baik. Mungkin dah dia mengaji cara begitu, Tok Guru main duk surah begitu. Dia cara begitu hak dia mudah faham dengan Tok Guru. Dan Tok Guru main duk surah pun begitu dah cara hak paling mudah faham. Kalau kata kita mengaji cara lain, tak apa lah. Jangan duk petikai ke cara lain duk mengaji. Biar siapa benda saat ni tu kepada kefahaman sifat Allah Ta'ala. Dah kalau kita faham cara kita mengaji tu, tafadhal. Jadi maksudnya dalam masa yang tak sedar kita ni mari duk mensyadik ke orang. Dalam masa sama kita tak sedar pemikiran cara kita ni pula hak jadi syadik. Nak detek hak ni ulama hak besar pada kita. Apanya tak payahlah. Dan kudrah artinya perkuasa itu artinya perkuasa dan kudrah itu perkuasa itu nak berti mana. Dan kudrah artinya perkuasa itu itu perkuasa tu ataupun itu kudrah tu satu sifat. Tak koma situ lah ni. Dan kudrah bermula arti bagi kudrah itu ialah perkuasa.
Itu berkuasa tu satu sifat yang ada ia berkuasa tu. Satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Ta'ala. Bila pada sedia kala lagi ni apa yang koding ni. Tak. Lepas tu dah kata saat ni sifat tak boleh bersifat. Dak mengaji ke kita? Sifat tak bersifat dak. Lepas tu dah kudrat bersifat dengan koding ni gimana pula? Hak sifat tak bersifat tu sifat ma'ani, nak bersifat dengan ma'ani. Ni, hak salbiyah ni. Tak ada masalah. Maksudnya hak bagai jenis sungguh. Jadi Allah Ta'ala tu bersifat dengan perkuasa. Perkuasa di Allah Ta'ala tu pula jenis sifat dianya, orang panggil salbiyah di dianya ialah sedia, dengan maksud kata tak baru, tak apa. Tu tak ada masalah. Baik. Sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Sedia kala lagi dengan dialah, dengan apa? Dengan sifat kudrat tu. Allah Ta'ala kuasa. Itu panggil samaratus sifat. Dengan dialah, dengan kudrat sani Allah Ta'ala kuasa mengada dan meniada ke apa-apa mungkin. Itu takluk dia saat ni. Mengada dan meniada ke hati tengok tu. Apa-apa mungkin. Wallahu ala kulli syai'in qadir saat ni. Ala kulli syai'in saat ni, yakni kehendaknya daripada benda-benda yang harus pada ada atau tiada. Gitu. Jadi dobit mualiklah pada kata meniada ke apa-apa mungkin atau mengada ke apa-apa mungkin tu ni, ada pun membuat akal yang mustahil itu. Dobit kata gitu, dikata ke laisa min wazifatiha. Orang panggil apa? Laisa min wazifatiha, yakni bukan daripada pekerjaan baginya, bukan tugasnya dia. Tak buat jadi hak benda mustahil, hak benda wajib. Laisa min wazifatiha dia panggil. Bukan takluk dia lah. Kena kecek mudah lagi tak? Bukan takluk bagi kudrah. Takluk bagi kudratnya hanyalah pada bahasa benda yang kita katakan jaiz. Dan bagi kudrat itu beberapa takluk, yakni beberapa tugas. Ni. Jadi masalah nak mengetahui ke takluk ni, dia panggil fardu kifayah hukum dia. Bukan semua orang wajib tahu masalah nak takluk ni. Sebab dia kira bagian ni bagian halusi dalam bahasa ilmu tauhid. Jadi hak benda halusi gini tak semua orang wajib tahu. Tapi walaupun kata tak wajib semua orang tahu, fardu kifayah. Lagu mana? Mesti ada satu kumpulan daripada masafatul qasri itu untuk mengetahui ke bahasa takluk ni. Takluk ni daripada ta'allaqa yata'allaku ta'alluqan. Sarah dia lah, wazir dia. Jadi takluk ni gapo takluk? Kalau kita lihat dobit sikit, maksud katanya tuntut sebagai tuntut yang asing. Gitu deh. Takluk ni maksudnya tuntut sebagai tuntut yang asing atas tuntut sifat akazat. Tuntut sebagai tuntut yang asing atas tuntut sifat akazat. Maksudnya kan? Sifat dia menuntut pada zat. Pada takluk ni orang panggil satu tututan asing daripada tututan sifat ada di zat. Gitu ya. Itu takluk. Maksudnya apa? Kalau PHZ tulis kata bukan benda yang sama pada tutut sifat pada zat. Bukan kata benda yang sama. Tak, dia benda yang asing. Tututan sifat pada zat tu satu, tututan yang asing pula ialah dipanggil ke takluk. Yakni beberapa tugas. Kadang-kadang cikgu zat bersifat dengan cerdik sifat. Tak. Tugas dia ke apa? Mengajar. Tu dia panggil takluk dia.
Kalau misal tu dia gitulah. Anak cikgu saat ni sifatnya cerdik, tugas dia, takluk dianya mengajar, mendidik. Tak boleh merotan pelajar. Tak. Tu takluk hak baru tu. Hak baru tu. Hak mukhalafah dengan syarat pun mukhalafah tu. Ya zaman 20-20 gak ia kena mukhalafah lah. Tidak, ia tak boleh hidup zaman 20-20 ni. Dan bagi kudrat itu beberapa takluk, yakni beberapa tugas. Dan makna takluk itu ni ada dia, menutup sifat akan satu pekerjaan lain daripada menutup di zat, yakni menutup sifat di zatnya, zat Allah Ta'ala. Kalau ke Arab dia panggil talabus sifati amran zaidan. Talabus sifati amran zaidan qiyamuha ala zati. Qiyamuha ala zati. Tutup hak asing, di atas tutup sifat pada zat. Qiyamuha ala zati. Seperti sifat tidak boleh ada sendiri. Tak, seperti sifat tak boleh ada sendiri, tetapi dia menupai pada zat. Dan takluk itu tutup asing pula daripada sifat di atas zat. Gitu saja. Itu takluk. Kapun kata gapo takluk. Tak. Tak apa, wajib pahagak, alhamdulillah. Tak pahagak main ngaji pula. Gitu ya. Ta'alluq yang pertama ya bagi mengaji ni, tak, ya kita faham tu satu benda kelebihan. Kita mengaji ni kelebihan dah, faham pula kelebihan. Boleh ayat kau pula lebih atas lebih ya panggil. Lepas tu mengaji ni kita faham, kita mengaji saja tak faham pun dapat pahala dah. Pahala besar. Bukan kata mengaji tak faham, berdengar ya. Berdengar saja tu lebih mana dah dengan tak pergi peng, tak ada kitab. Tak. Tu pocik-pocik nak boleh isyak rokok, mari dengar. Tak, isyak rokok luar lah. Boleh dengar. Nak ayat kata gitu. Duduk saja sebab rumah tu, mari dengar duduk. Gitu. Jangan duduk gaya sudah. Ni banyak mulut wajib pada kita, tak boleh lah. Tak umpama kita kata ni. Dia panggil ngaji. Tak ada lah kelebihan atas ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tak, ni antara kita tu hewi mengaji gini tak suka sangat-sangat. Takluk yang pertama suluhil qadim. Artinya apa suluhil qadim? Patut pada bagi mengadakan mungkin dan meniadakan dia mungkin. Tak. Patut pada tu takluk dianya. Pada sedia kalau ni takluk takluk nahu ni. Patut daripada tu pada sedia kalau pada muta'allaq dia tu. Boleh dah kalau Tuhan nak buat pun boleh dah. Bapa? Mungkin Tuhan ada kuasa. Dia panggil suluhil qadim. Apa? Tuhan nak buat kita lah. Suluhil qadim, patut dah Tuhan nak buat. Patut tahu lagi, dah dia tak nak lagi nak buat, tak buat. Sebab itulah ulama yang membahagikan zaman azali dengan zaman hadis. Zaman azali, zaman hak sedia kala tak ada selain Allah Ta'ala. Tepat masa tak ada berlaku tu, Allah Ta'ala je ada. Patut taruh. Orang tanya, mana taruh zaman azali, masa azali qadim ni dengan zaman hadis? Mana taruh dia? 20 tahun yang lepas tu tak taruh dia. Lepas tu kira pula Nabi Adam, kira pula dengan jin, syaitan iblis. Tu taruh dia. Jadi ulama kata taruh taruh deh. Hak yang boleh kita katakan hak ni zaman azali, hak ni zaman hadis, hak baru ialah awal Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Awal tu ciptakan makhluk lah menjadi hak
antara yang nak dikatakan zaman azali dan zaman hadis. Jadi awal tu jadi awwalu ma khuliqa nuru nabiyyika ya Jabir lah. Awal benda tu jadi ialah nur Muhammad tadi. Kebanyakan guru pondok kita kan ambil hak tu lah. Tapi dalam masa sama kita tak ada orang panggil, tak ada rak di atas pendapat-pendapat yang kalau kata benda lain hak awal tu jadi pun tak ada masalah. Sebab setengah-setengah ulama-ulama hadis tu yang ambil benda lain hak awal tu jadi arash ataupun air. Mana ayat hak kata arah tu di atas air tu. Wa kana arsyu 'alal ma'. Ada air dulu ada. Tak buat air dak datang pada duduk bawah. Cuma ya kalau kita guna hak kebanyakan daripada ulama-ulama Usuluddin kita dak ayat kata nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal orang panggil Abu Arwah. Abu Arwah. Ada pun Nabi ada Abul Jasad. Awal hak dijadikan, akhir hak diciptakan. Nak maksud kata akhir diciptakan daripada kalangan pokok Nabi itulah. Hak akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna yang dicipta akhir, dia bagi special. Tak pengantin baru yang mari awal kau siap-siap terpaksa ni dia. Orang lain je siap. Dia mari duk sengih ya pengantin baru. Kalau mari duk siap kat we, dia tak jadi pengantin baru, jadi pengantin lama dah. Tak? Sebab tu dia panggil raja sehari. Dia duk gedik kaki ya. Pengantin baru ni. Tapi dia kena budi awal pagi lagi lah. Basuh pujuk lapar. Jadi kena buat tepuh. Tak buat tepuh, buat buku we. Nasi buku. Tidak kat nyanyi. Nak kena basuh pujuk pagi. Dah kerti belakang dah. Nak pengantin baru ni kena juruhnya. Kalau tak juruh, mana buat dah nak juruh. Tak saya kata gitu deh. Baik. Jadi nak kata special tu lah. Sebab tu mari ke dia tu. Dan bagi kuda itu ada beberapa takluk. Satunya suluhil qadam, patut daripada sedia kala lagi Tuhan nak buat. Bapa kata patut sedia kala lagi sebab Tuhan ada kuasa sedia kala, bukan baru ada. Bapa tak buat, iradat dia lah. Ikut dia nak buat bila. Ada Nabi tu, anak tu lahir ke dia. Tuhan nak tunjukkan kuasa dia. Tua pun boleh buat. Maksud kata kita ni tak, kalau kata tua dah mandu dah tentu tak boleh nak ada anak. Boleh ada molek-molek juga, cokoh-cokoh ada. Takluk yang kedua tanjizil hadis, meluluskan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin atau beri ada akan mungkin ini. Tanjiz baru, melulus hadis tu baru. Kalau suluh patut koding sedia. Jadi bagi hak ni dua ni lah orang panggil takluk secara umum bagi sifat kudrak dua ni, suluhil qading, tanjizil hadis. InsyaAllah lagi akan datang hak kita nak mengaji samuk basar tu, dia ada lagi. Dia apa? Tanjizil qading, lulus dia kala lagi apa? Yakni Tuhan mendengar dan Tuhan melihat zat dan sifat dia sedia kala. Sebab benda tu ada sedia kala, okey. Tu lagi kata insya-Allah. Meluluh pekerjaan yakni mengadakan mungkin atau beri adakan mungkin ini. Inilah takluk qudrah atas jalan ijmal, atas ijmal. Ya panggil takluk atas ijmali dengan tafsili. Ijmal secara umum gitulah. Ada pun atas jalan tafsili yakni cara hurah. Tak. Maka bagi kudrat itu ada 8 takluk ni. Ada 8. Ada 8. Ada setengah kira 7 ya. Tak apalah. Sini kira 8 kan. Boleh lebih lah. Iaitu 2 takluk yang telah tersebut. Yang mihak tu 8 tu. Tak. Suluhil qading, tanjil hadis. Yang ketiganya kira 7. 3 ia tak kira tanjil hadis tu. Ia kira tanjil hadis hak qabdah ni selalu dah. Ada ni. Ada tu cara kira hak tu je. 8. Ketiganya takluk qabdah
yakni di dalam genggaman kudrat Allah. Lagu mana? Iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu mungkin di dalam genggaman kudrat Allah. Apa genggaman kudrat? Maksudnya dalam kekuasaan Allah Ta'ala lah. Apa? Jadi hak ni kena dobit molek. Tetapi tulis pada kata orang panggil mana ni? Takluk qabdah saat ni tu sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam genggaman kudrah tu, ni. Tetapi jangan dilihat kepada ilmu dan iradat. Ni. Kata tengok kalau tu ilmu iradat Tuhan gak, tu nisbah sedia kala lagi lah. Makhluk ni sedia kala kau dak. Baru. Lepas tu boleh kau kita panggil sedia kala. Sedia kala di ilmu Tuhan tu tahu. Memang sedia kala lah tahunya, bukan baru. Jadi hak memang kata makhluk ni sedia kala. Kena kecek panjang sikit lah. Sedia kala dengan maksud kata di ilmu Tuhan nak tahu kata makhluk ni ada, sedia kala lah. Di iradat Tuhan makhluk ni sedia kala ke baru? Sedia kala lagi. Sedia kala lagi Tuhan kehendak. Cuma kehendak saat ni tu sedia kala lah. Sebab luluh dah iradat Tuhan luluh. Ni agak datang tu. Mana orang panggil iradat suluhil qading, ada tanjizil qading. Iradat nanti akan datang insya-Allah. Sedia kala lagi dah luluh apa Tuhan kehendak saat ni. Lepas tu kalau tilik pada makhluk ni, pada ilmu Allah Ta'ala, pada iradat Allah, sedia kala lagi lah. Bukan di makhluk tu hak sedia kala. Ilmu Tuhan tentang makhluk tu sedia kala. Iradat Tuhan tentang nak jadikan makhluk tu sedia kala. Bukan tahu mikir puas weh, bunyi-bunyi nak PKP pula nak buat gapo. Bukan gitu buat tak. Bukan gitu. Sedia kala lagi dah ada dah di Allah Ta'ala tu. Dah luluh dah apa hak Tuhan kehendak ni. Ni kita ni, ada kita, mati kita, sihat kita, sakit kita, dia kala lagi dah. Baru duk cokoh ni dia buat asbab ya. Supaya mati kita buat asbab ya. Kalau tu buat asbab gak orang duk marah ke Israel, masa Israel cabut dah nyawa ayah aku. Batu Israel ayat dah Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku cabut nyawa dia mening ni gak, dia mau ni pakak marah kat aku belaka lah. Siapa tak marah? Orang bunuh ayah kita ni. Israel kita ngaji kat Israel duk cabut nyawa. Marah aku. Dia kata tak bimbang. Aku jadikan tiap-tiap hak mati ni dijadikan sebab. Jolo. Tak ada seorang lagi bunyi Israel main cabut nyawa. Nak mana mati? Tahu Israel cabut nyawa masa ni. Musim-musim dia cabut nyawa. Ada mana mati? Tahu main cabut pula dah nyawa orang. Ada. Pandai terik kata kau, siapa aja. Tu. Kalau tak gak, apa? Malangin. Apa? Tua. Apa? Sakit. Apa? Covid. Apa? 19. Umpama kena dah ni. Jadi Tuhan jadikan sebab. Hakikat tu benda tu sedia kala dah. Ni. Orang hak siapa makan ni pandai hakikat. Orang siapa makan pandai hakikat. Dia tak nampak dah makhluk. Demo hak siapa makan, kita tak siapa makan ni, hak duduk asbab lagi ni, makan pun kelo nak menipu orang sebab nak boleh makan duit. Hak tu tak ada buat lolok-lolok lah duduk siapa sama makan. Dia tak siapa makan, buat cara tak siapa makan lagi. Mana siapa makan baru, tak siapa makan lagi. Nak kalau siapa makan baru buat cara makan dah, tak buat cara makan. Ya itu mungkin ada orang buat lolok-lolok ni, nak buat-buat tak boleh. Nak kecek-kecek gini orang hak siapa tu memang siapa lah cara dia kecek. Iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam genggaman kudrah. Ya gini, ibarat ni bukan katanya Tuhan ni genggam makhluk nak upah qabdah ni, ibarat katanya peng saat ni kita pergi. Jadi peng saat ni selama mana kita pergi ikut kita nak pergi dia dengan kata kita nak kekal ke dia dengan tak ada, ataupun kita biar dia keluar ada. Jadi nak ayat kata makhluk ni di dalam genggaman, bukan genggaman ni qabdah ni maksud kata dalam kekuasaan. Di dalam rintah kita. Tak. Supaya anak dara. Tak, dia di dalam rintah ayah dia. Kalau dia izin nak nikah, izin dah keadaan nikah.
Jadi anak-anak ni di dalam rintah ayah dia panggil. Allah Ta'ala pun di dalam rintah Allah Ta'ala lah makhluk ni. Dia panggil qabdah yang pertama ni di dalam genggaman Allah Ta'ala nak jadi ke tak jadi. Itu ya. Jika Tuhan menghendaki akan dia akan menjadikan dia ni, akan menjadikan makhluk ni. Jika Tuhan menghendaki akan dia akan menjadi, nescaya menjadi, yakni Allah Ta'ala akan dia akan makhluk. Kalau Tuhan kena jadi, ya buat. Dan jika tidak, ni kecil mudah ni. Dan yakni jika tidak Tuhan menghendaki akan dia kena ambil semula, tadi dia ayat semula. Dan jika tidak, tak ada dah. Dan jika tidak menghendaki menjadikan dia mungkin ada dah. Maka mungkin itu di dalam hal tiada semata. Duduk dah tak ada. Kita ni kawan, kita ni ada. Ni lah orang ngaji tauhid nak siapa dekat dengan Tuhan. Kita ni ada. Mana? Mari dok lihat kata Tuhan yang menjadikan kita. Kalau kita tak ada, kalau Tuhan tak nak jadikan kita, tak ada kita. Tak ada kita duk mana? Rasa gapo? Rasa sakit, rasa panas, rasa sejuk, rasa letih, rasa sedap, rasa ni. Mari bila kita ada, tak ada tak rasa. Jadi kucing juga ada rasa. Kalau kita mau tak jadi kucing ni, sebab kau orang dia. Jadi kita saat ni tu Tuhan jadikan makhluk sebaik-baik makhluk pula. Alhamdulillah. Inilah ulama kata sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala pada makhluk, nikmat ijab, yakni dijadikan kita. Lepas tu nikmat dikekalkan kita dengan duduk ada. Bila siapa waktu tak ada, koh lah. Koh. Tak koh. Siapa waktu tak ada, ya koh sendiri tu. Baik, itu yang ketiga, tambah daripada takluk suluhil qadim dan tanjil hadis. Nampak tak suluhil qadim dengan tanjil hadis kan? Macam mudah dah. Ya. Tak apa. Tengok mula ni. Yang kita alhamdulillah. Kita tak ada cerdik mana tak, tapi alhamdulillah tu nampak. Jadi boleh tolong orang wayak kat orang pula. Keempat, takluk qabdah pula dengan makna makhluk yang telah ada ini di dalam genggaman kudrah. Nampak ni? Jadi bila kata Tuhan saat ni menjadikan makhluk saat ni duduk dalam qabdah Tuhan pula, genggaman kekuasaan Tuhan pula. Genggaman mana? Nak dikekalkan ke, nak dibinasakan. Gitu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini makhluk, maka makhluk ini kekallah dengan ada begini dan gini sama. Tak tahu nak begini. Nabi Khidir Anisan tak meninggal dia berkata ni. Tu. Sebab Tuhan nak pada nak kekal. Tapi bila berlaku kiamat, mati juga, meninggal juga. Tak supaya ramai jugalah. Kullu syai'in halikun illa wajhu. Ni, semua benda tu binasa kecuali zat Allah Ta'ala. Tak nak kacau banyak tu kata zat Allah Ta'ala dah. Tetapi hadis saat ni tu diistisna, ayat Quran saat ni diistisnakan dengan hadis. Mari hadis kecuali 10 perkara tak dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Bapa tak binasa? Dah duduk dalam genggaman Tuhan tu binasa? Tak binasa. Di antaranya arash, kolam, loh, kursi, tempat dah situ tu. Mana lagi? Syurga, neraka, apa? Ni dah. Apa tu? Ajibuz zambi, jasad para anbiya syuhada ni. Tak binasa tu. Apa tu? Apa lagi? Berapa dah tu? Isi syurga dia, isi neraka. Tak acu. Sini balah pula Mu'tazilah, kuat duk balah Mu'tazilah ni. Apa? Mu'tazilah kata tak ada syurga lagi dah ni. Neraka tak ada. Dia kata ada, tak ada beda. Dia kata. Lepas tu lagi kat akal dia, mustahil tu buat benda tak ada beda. Kan jala juga musuh nak kena. Beda ke apa syurga neraka dah lagi tak ada orang dah masuk. Tapi dah bila datang nas menyatakan syurga neraka ada, maka kita dahulukan nas di atas akal huk Mu'tazilah saat ni tu. Lepas tu kena ngapa pula lah mana nas dia.
Tak ingat ni. Ingat ah. Nah kata syurga dengan aku ni ada dah. Dah. Kita tak ingat. Kita lah tak ingat. Orang lain tak tahu lah. Orang lain ingat kali. Kita tak ingat. Kena ingat pula situ. Tak. Kalau mari Mu'tazilah kata, demo kata syurga dengan ada dah. Mana dalil demo? Ada dalil nas ke? Mana? Hati nak gogo jap. Kalau keluar, tok gogo ni keluar. Kalau dok juga kita. Ya Allah ni sebab tu ya Allah tu masyayikh tu wisyarat katanya di ulama ni kena hafiz ya Allah. Hafiz lah. Bukan habis. Hafiz syarat ulama bukannya habis. Habis tu bukan syarat ulama, tu syarat dipuji. Anak kahwin hafiz belaka. Aku tanya apa kuliah tak jumpa jalan keluar. Tu habis hafiz. Kelima sengaja tak. Kelimanya takluk tanjidil hadis. Yalah tak. Dan jika menghendaki Allah Ta'ala akan meniada dengan makna memati pula, nescaya meniada akan dia, meniada Allah Ta'ala akan dia domeh. Jaga ni akan makhluk tadi. Kalau Tuhan kehendak pada memati, meniada yakni memati, maka Tuhan membinasa. Okey. Lepas makhluk saat ni mati tu wajib ke mustahil ke haru? Makhluk tu binasa wajib ke mustahil? Harus zati wajib aridi. Sebab Tuhan dah janji dah. Supaya bakit kita lah, bakit harus zati tapi wajib aridi. Sebab Tuhan dah janji dah ke. Kata bakit masuk syurga dengan aku orang mukmin harus syurga apa haru, dengan aku apa haru. Orang mukmin ittaqullah ni, ittaqullah dah. Gua nak haru sebab hamba Tuhan harus zati tapi wajib aridi sebab datang janji. Dah gitulah jawab dia nya. Kelimanya takluk tanjidil hadis nama dia. Lulus yang baru. Dengan maknanya dengan laklah sawab pada saat ni tanjidil hadis dah juga. Ni tanjidil hadis mana? Dengan maknanya meniada pula yakni memati akal dia. Nampak ni. Awalnya suluhil qading patut tanjidil hadis mana? Pada nak buat. Ni. Patut qabdah. Nak kira ya. Kalau nak kira qabdah ni kira sebelum tanjidil hadis. Molek lagi. Pada tanjidil hadis buat tu. Ni tak apalah dia kira qabdah ni ke dia. Qabdah yang ni kuasa kekuasaan di atas nak mengada ataupun kekal tak ada. Baik. Lepas tu yang keempatnya mana? Takluk qabdah pula. Jadi tak susah sikit. Ni. Qabdah pula dengan makna makhluk yang telah ada. Tu kata tu kalau buat tanjidil hadis ada tu nampak ke dia sikit. Ni kalau kita susun ni. Musan ni dia nak mudah kita faham ijmali dengan tafsili. Sebab tu sesah ijmali dulu bawa mai tafsili. Kalau kita nak gabung ke tafsili dengan ijmali saat ni tu, kita ambil takluk suluhil qading dulu. Tak. Kemudian qabdah guna kekuasaan Tuhan pada nak buat ataupun kekal tak ada. Baik, yang tiganya tanjidil hadis pada buat. Dah ambil semula. Bila Tuhan buat, maka qabdah pula. Qabdah yang kedua tu apa? Yakni di dalam kekuasaan Tuhan nak kekada ataupun nak meniada. Baru yang kelima tanjidil hadis pada meniada. Apa deh? Tu kalau kita nak susun molek gitulah cara dia. Waktu musuh ni tak pandai kau. Gak ada selalu mata kau faham sikit. Susah bijak ni fitnah juga. Kita banyak tengok orang-orang bijak ni banyak yang dirosok. Mujurlah tu hewan kita ni tak ada bijak mana. Ni tak bijak mana, bijak banyak. Kata kita orang biasa-biasa ni bijak ni kata masya-Allah lah kata. Ada hikmah lah. Kita tak kerti mana. Tapi dia tengok dia mau bijak kat Allah. Dia mau kadang cepat pada tok guru cepat pada tok guru. Nak ingin tok guru rujuk dia. Tak. Hak tu kadang-kadang nak jadi orang panggil rosak juga.
Warna rosak. Rosak tak jadi juga dia rosak ni. Kalimanya takluk tanjidil hadis dengan maknanya meniada pula, yakni mematikan dia. Yang kelima. Keenamnya, bila dah Tuhan mematikan kita semua dah. Kita lihat sana ni. Mematikan ni harus zati, wajib, aridi. Lepas tu keenamnya takluk qabdah pula. Apa qabdah? Yakni selepas Tuhan mematikan mungkin ini, di dalam genggaman pula, yakni dia dalam genggaman Tuhan, kekuasaan kekuasaan ni. Genggaman maknawi ni bukan genggaman hissi, genggaman ni tak. Maksudnya di dalam kekuasaan Allah Ta'ala pula. Lagu mana? Jika menghendaki mengada pula, buat jadi semula dengan menghidupkan kembali. Ni apa panggil kiamat ni. Tuhan mendirikan balik. Tinggal. Jika menghendaki mengada, situ tak? Keenamnya takluk qabdah lah tak? Jika menghendaki mengada ke pula dengan menghidupkan kembali. Dan situ tak? Nescaya mengada ke dia. Dan jika menghendaki mengekalkan mungkin dalam hal tiada lepas mati itu, maka dikekalkan akan dia akan mungkin di dalam hal tiadanya. Takdirlahnya tu. Apa panggil kiamat ni? Kiamat ni didirikan balik. Jadi kalau Tuhan nak didirikan balik, Tuhan dirikan balik. Kalau Tuhan tak nak didirikan balik, maka Tuhan tak dirikan. Lepas tu Tuhan dirikan balik ke tak? Tuhan dirikan balik. Tahu mana? Tuhan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebab tu mari ayat awal lagi dah. Lagu mana kelaka orang kafir. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia dah tu guano ya orang kafir ya laitani. Alih moneknya kita jadi tanah semula. Bak apa? Sebab bila Allah Ta'ala bakit ke sekalian makhluk binatang-binatang pun, Tuhan bakit ke Tuhan buat satu pembalasan. Hok mana doa khenak kau hok binatang lemah itu, Tuhan bakit dia balas mula kau hok binatang kuat saat ni. Tak. Lepas tu bila dah balas gitu, dijadikan tanah binatang habisnya situ ya, tak usah neraka. Tak. Habis tanah gitu ya. Ni kafir dok tengok kata, kalau kita jadi pemenatang ni, jadi tanah balik, tak ada nak kecek banyak dari neraka kekal abadi tu. Ke molek. Tak ada dah. Ni yang Nabi SAW lagi dok kecek semula dengan pokok kafir Quraisy tu. Yalah kau dok gapo aku ya kamu. Saya nak Umar dengan ya Rasulullah, nuh mati mampu belaka dia Rasulullah pokok tu. Umar, hok demo ni hok mati dah ni weh. Dia tu lebih dengar daripada kita hidup ni. Apa weh? Nabi nak kecek enggak? Nabi tak cilik sangat nak kecek mati. Tak. Gitu weh. Dok tahu banyak gapo semua tu. Mati dah jadi pek dah gapo. Dia adalah pendalil oleh ulamanya. Kalau kita nak mari ambil pendapat, tak payah talqin, tak kena pada talqin. Tak apalah. Tapi jangan menyalahkan orang yang tak talqin dah. Tambah-tambah lagi kalau tempat tu memang orang panggil duduk amal dengan pendapat hok kata talqin ke banyak. Duk mikir juga ada tengok belik kita dalam pondok tu. Ada duk bahas benda ni. Tak. Rasa sedap juga kalau baca wak daurah-daurah kau. Dia. Tahulah bila insya-Allah lah. Keenamnya Minhajus Salam ke apa nama kitab dia, bukan Minhajus Salam dia nak baca ni. Tak. Minhajus Salam rasanya saya ingat nama kitab Jawi tu. Tak ada robot sini lah kena postek pula. Keenamnya takluk qabdah saat ni. Itu selepas mati, kalau Tuhan nak kekal ada, kekal matilah. Kalau Tuhan nak hidup, Tuhan hidupkan kembali. Lepas tu hidupkan kembali tu kan wajib. Kita dah kecek dah tadi. Ridinya. Ketujuhnya takluk tanjidil hadis, yakni mengadakan pula. Lagu mana? Dengan maknanya menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Tak berapa kali tanjidil hadis dah ni? 3 kali. Tak. 3 kali dah tu. Kelapanya takluk qabdah pun.
Oh, dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan pula. Maksudnya bila kita ni Tuhan hidup ke balik dalam kekuasaan Tuhan pula lah. Dia nak binasa ke? Ada kok binasa? Ada. Ada binasa sana. Nah, Tuhan jadikan dia binasa pula. Jadi takluk qabdah kelapa ni ulama setengahnya tak kira. Tak nak molek ni. Ada setengah ulama tidak mengira ke takluk qabdah ini. Sebab apa? Sebab dia kira habis suk dah kerja tu. Tak, kerana ikut janji Tuhan yang habisnya segitu ya. Tiba-tiba kita main mikir kata nampak pada tanjih hadis lagi. Tak, hak mana? Hak binatang sana ni. Kena ada gambar Tuhan tak? Kelapa dah ni qabdah ni ulama mai dok kira. Dia dah hilah dah ni. Ni kena tambah pula ke 9 selesai. Ada lah dah ulama tak gitu-gitu cuma mai dak nampak. Jadi pun nak ada tajih hadis lagi pula ni. Ada mana? Dah hak binatang sana ni. Ni qabdah kelapa ni dalam kekuasaan Tuhan sama ada nak dikekalkan dengan duduk dalam nikmat ataupun dikekalkan dengan neraka. Ya dah tu. Hak ni hak dia mau hak Tuhan bagi ke semula hak binatang saat ni ke hak disebut tu. Tuhan tanya dia hadis ke pula dengan meniadakan. Hak orang lain tu memang tak lah. Tapi ulama tak kira nak tak kira tapi nak mari-mari napuk dia kata mari-mari napuk. Kelapanya takluk qabdah pula dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Ada nampak ni? Jika menghendaki ia Allah akan meniada pula, maka meniada ia Allah akan dia akan mungkin. Domain dan jika menghendaki ia Allah mengekalkan dalam hal ada selepas hidup kembali itu, maka dikekalkan dia Allah atas hal ada. Inilah lapai takluk bagi kudrah atas jalan tafsir huraian dan mengetahui segala takluk yang tersebut itu tidak wajib, iaitu tidak wajib aini, bahkan wajib kifayah, kifai, wajib kifayah. Tetapi mengetahui akan takluk itu sangat bagus. Tahu molek lah. Bapa kata tahu molek. Ayat Quran tu yang mai tanya, tu buat sindi. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Adakah sama orang tahu dengan tak tahu? Ya apa betul sendiri kat tu dak. Hal istifham ingkari kata tak akan sama. Orang tahu dengan orang tak tahu tak sama. Jadi tahu tu pun mulia dah. Tak tahu dapat amal pula. Enggak ni nak amal pun di ilmu ya. Ada orang kata ilmu mengaji saja tak beramal. Ada apa benda yang bahas. Orang kata mengaji saja beramal tak. Tak faham molek. Mengaji tu di amal dia tu. Mengaji ni bukan amal dia je. Beramal lah. Dia sebaik-baik amal dia lah tu. Tak persiapan bagi sahnya amalan lain. Tak boleh kata mengaji saja beramal tak jadi. Sekali tengok payolah, dua kali tengok buah balik, aku kena. Kena. Mengaji tu dah mau beramal dah tu duk mengaji tu. Letih juga mana-mana duk mengaji juga. Ni, orang lain duduk rehat lagi tu duk main lagi ni. Kita duk mengaji. Tak mana. Nak main sunat ni hak ni lebih hak ni lagi. Kau dah musuh ni sikit nak bagi tak ada dah esok ni. Ni lagi kita berhabis. Qala al-musannif rahimahullah bermula dari atas ada bermula dari ujian ngaji pahala lebih sikit. Bermula ingat mudah kan ngaji nak ujian lagi. Bermula dari atas ada di Allah Ta'ala kudrah. Nak bahas lagi ni. Baik. Dalil tu apa maksud dalil tu? Yang menunjuk. Maksudnya benda yang memberi faham. Jadi di dalil saat ni kita bahas dah. Ada dalil nakli, ada dalil nakli, dia ada dalil akli. Dia main mak abang.
Ada dan akli, ada dan akli. Bermula dari atas ada di Allah Ta'ala qudrah. Dia tidak lemah itu. Tidak lemah apa dah? Lazim. Ya ada juga. Ni. Istihatum saya ada juga. Lazim di atas qudrah tu ada juga. Ni, tidak lemah. Jalan tu boleh pergi belakang dah. Jadi jawab mana pun kena belakang dah lah. Dan tidak lemah itu ialah kita fikir. Ni dalil akli. Apa dalil akli? Dalil yang menghakiminya, yang dihakiminya oleh akal. Dalil akli. Jikalau takdir, guna kaedah super skala lah. Guna kaedah siapa ni? Kaedah ulama. Hak dalam Quran ajar. Lau Allah Ta'ala ajar kita, jikalau tidak ada di Allah Ta'ala qudrah, tentulah Allah Ta'ala lemah. Lazim dah begitu. Maka jika lemah ia Allah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Nak buat mana kalau lemah? Orang jatuh. Lemah nak ada anak mana? Ni tengok anak kuat bagaimana. Jadi Allah Ta'ala tu kalau lemah nak jadi mana makhluk, tak boleh jadi. Dan iaitu tiada makhluk ni batilun. Kenapa batil? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dengan penyaksian mata kita sendiri. Maka tetaplah ada kudrah pada Allah Ta'ala cerah. Dia tidaklah lemahnya Allah Ta'ala. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu, pengakuan hati dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ni di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mari pula dah ayat ni. Jadi di ayat inna Allah ala kulli syai'in qadir ni dia ada orang panggil di dalam mutabaqah dengan di dalam iltizam. Ya dah tanam molek. Di dalam mutabaqahnya bahawa Allah Ta'ala tu kuasa. Di dalam lagi boleh. Apa?